Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala lagi sempah kurnia dapat kita salat berjemaah, seterusnya nyambung kuliah kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur kerana kita diberi peluang untuk menggunakan kesihatan badan yang masih sihat ini, kita gunakan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah daripadanya ialah menggunakan umur yang masih ada ini yang kita menambahkan ilmu dan amal. Jadi sebelum kita nak menyambung pelajaran ilmu tauhid kita tadi lepas melakukan ibadat solat. Ibadat solat termasuk dalam bab fiqh. Jadi kita sentuh sedikitlah bab fiqh dulu sebelum kita nak belajar bab tauhid. Kerana tiga-tiga ilmu itu perlu dibawa dalam sembahyang. Bila kita angkat takbir Allah Akbar sampai salam, ketiga-tiga ilmu tu tidak boleh tinggalkan salah satu daripadanya. Semua kena bawa. Yang paling asas ilmu tauhid, lepas itu fiqh, kemudian ilmu tasawuf, tidak boleh tinggalkan. Bila tinggalkan boleh menyebabkan rosak iman. Kadang-kadang binasa iman tu. Kadang-kadang kalau kita tinggal salah satu daripada menyebabkan cedera ibadat, boleh menghilangkan pahala ibadat dan sebagainya. Sebab itulah ketiga-tiga ilmu itu kena dibawa sekali. Jadi kita baru lepas sembahyang dan kita sebelum kita nak menyambung bab akidah atau ilmu tauhid, kita ulang sebagai nak refreshkan balik, segarkan ibadat solat itu supaya sah lagi sempurna. Kita ambil sedikit daripadanya. Kerana ulama fiqh menyatakan sembahyang yang sah lagi sempurna itu bersih tiga perkara di dalamnya. Kalau tinggal salah satu menyebabkan batal ataupun tidak batal tapi tak sempurna ibadat itu. Jadi sembahyang yang sempurna itu lagi sah mesti ada tiga perkara di dalamnya. Yang pertama, 7 perkara nak dibawa. Yang kedua, 7 perkara nak dibuang. Dan yang ketiga, 2 perkara nak dikekalkan. Kita ulang sekali lagi. Kita bawa lah sampai mati, ya, benda ini. Tak bawa umur dah 40 tahun ke atas ni kita nak buang perkara-perkara makruh tu. Ya Allah, 40 tahun ke atas ni ya sah lagi sempurna. Tapi kalau kita buat perkara yang makruh dan sembahyang tu sah tapi tak sempurna. Jadi kata ulama fiqh, sembahyang yang sah lagi sempurna itu mesti ada 3 perkara di dalamnya. Yang pertama, 7 perkara nak dibawa dalam sembahyang. Yang kedua, 7 perkara nak dibuang. Yang ketiga, 2 perkara nak dikekalkan. Kalau mampu kita bawa sampai mati, alhamdulillah lah. Bukan saja sah tetapi sempurna. Ya, sembahyang yang sempurna lagi sah itu perlu ada 3 perkara di dalamnya atau 3 perkara di dalamnya. Yang pertama, 7 perkara nak dibawa, 7 perkara nak dibuang, 2 perkara nak dikekalkan. Okey. Manakah 7 perkara yang dibawa dalam sembahyang? Jangan tinggal, jangan ditinggalkan. Kalau tinggalkan boleh menyebabkan tak sah ataupun tak sempurna. Yang pertama, bila kita sembahyang kena bawa, yang pertama sekali lah syarat. Bila kita nak sembahyang kena bawa syarat-syarat sembahyang. Syarat-syarat sembahyang ada 4. Keempat-empat itu perlu dipelajari, perlu diteliti, perlu didalami. Kerana syarat kalau tinggal batal sembahyang. Kerana syaratnya salah satu daripada untuk sahnya sembahyang itu. Syarat ada 4. Syarat wajib, syarat sah, syarat tiada rukun, dan yang keempat syarat qabul, syarat terimanya ibadat itu. Syarat qabul ada 2. Syarat terima sembahyang itu atau ibadat itu.
Yang pertama, orang yang sembahyang mesti ikhlas. Apa itu ikhlas? Suci daripada sebarang maksud. Apa juga ibadat lakukan, bukan maksud kerana sesuatu, tetapi semata-mata mencari redha Allah. Kalau kita mencari redha Allah, walaupun orang puji kita, tak terasa terangkat pun, biasa je. Kalau kita mencari Allah, mencari redha Allah, kalau orang keji pun tak tertekan rasanya. Itu pada orang ikhlas. Kalau orang puji pun tak rasa agung, tak rasa mulia sangat, terangkat sangat. Jika orang hina pun tak makan hati bagi dirinya. Kalau tidak, awak dah jadi imam sini puluh-puluh tahun, sampai hati dan buat awak opini. Bukan masalah itu. Masalah kita nak mencari redha Allah. Bila nak mencari redha Allah, biarlah orang memuji kita. Orang tak termasuk hati tu. Ya. Tak tersentuh hati tu. Ya. Begitu juga orang menghina kita, rasa tidak tersentuh hati tu. Pasal kita dah mencari redha Allah. Bila jalan tu betul, jalan lah, masalah. Lantaklah orang mulia kita, kita tak rasa tinggi. Lantaklah orang hina kita tak rasa rendah. Kalau mencari redha Allah ni tenang. Tapi kalau mencari redha makhluk, ataupun setengah redha Allah, setengah redha makhluk, ini menyebabkan tidak tenang dalam ibadat. Yang kedua, syarat qabul ialah ilmu. Ilmu mesti ada. Ada ilmu, tak ada ikhlas tak jadi. Ikhlas saja, tak ada ilmu tak jadi. Dia berganding-gandingan. Ilmu dan ikhlas itu berganding-gandingan. Ada dia. Dalam apa ni? Syarat qabul itu. Ada dia. Okey. Yang kedua, nak bawa tak apa clear ke? Kita balik. Oh, badan lah. Oh. Baru clear. Tak ada Rusti yang ngabur pun diam je. Kita pergi masjid lain-lain pusingnya, pergi masjid lain pusingnya. Okey. Kemudian yang nak bawa yang kedua daripada 7 perkara tadi, rukun. Rukun tidak boleh digugurkan tanpa sebab uzur syar'i. Kalau sembahyang tu rukun 13, jangan cuba nak jadikan 12. Kecuali dalam keadaan uzur. Awak ni malah nak bayang diri, bayang isya ni kata. Awak bayang duduk lah kata. Maka batal sembahyangnya. Kerana dia menggugurkan rukun dengan sengaja. Kecuali sembahyang sunat, boleh berdiri, boleh duduk. Sembahyang fardu, kalau menjadi rukun asas, tidak boleh buat pilihan. Nak berdiri pun boleh, tak berdiri pun boleh, tak boleh. Mesti sempurnakan 13 rukun itu. Itu yang kedua nak bawa ya. Yang ketiga nak bawa dalam sembahyang apa? Yang 7 perkara bahagian pertama itu. Yang ketiga yang nak dibawa sunat-sunat. Jangan tinggalkan sunat-sunat sembahyang ni. Dia sama ada sunat bahan atau sunat hayah. Ini sibuk saja. Sekali dua itu tak apalah, nak terkentut kita berak tu sepanjang-panjang hidup terkentut berak. Sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang ada 3. Yang pertama, sunat-sunat dahulu sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat lepas sembahyang. Angkut semua lagi tak tumbuh. Tak tumbuh. Angkut semua sekali, masuk raga semua. Jangan 2 raga je penuh. Raga ketiga kosong. Ketiga-tiga raga tu nak dipenuh semua sekali. Sunat-sunat pergangan sembahyang ada 3. Bawa 3-3-nya. Yang pertama, sunat-sunat dahulu sembahyang. Ada 2, azan dan qamat. Yang kedua, sunat-sunat dalam sembahyang ada 2, abad dan hayah. Dan yang ketiga, sunat-sunat lepas sembahyang ada 2, zikir sikit, doa sikit kalau sembahyang jemaah. Pasal jemaah tu ada yang lemah, ada yang tak kuat. Jangan melerit-lerit zikir dan doanya. Sampai 3-4 kali jatuh, tak habis-habis doa lagi. Pasal kita dalam jemaah, kita kena mikirkan belakang kita. Kerana di belakang kita ada 3 golongan. Kerana di belakang kita ada 3 golongan. Buat pertengahan saja. Betul.
Jangan kita ikut cara kita saja. Itu sunat-sunat dalam pekerjaan sembahyang. Bawa. Nombor 4. Nombor 4 ya. Sembahyang yang sah lagi sempurna bersih 3 perkara di dalamnya. Bahagian pertama, 7 perkara nak dibawa. Ini bahagian pertama lagi ni. Bahagian kedua, 7 perkara nak buang. Bahagian ketiga, 2 perkara nak kekal. Ini masuk nombor 4 pula. Bahagian pertama nombor 4. Yang perlu kita bawa dalam sembahyang ialah perkara yang sah saja. Yang batal tidak boleh bawa. Apa itu sah? Sempurna syarat, sempurna rukun. Ini yang bawa. Kita tak bawa tak sempurna syarat, tak sempurna rukun. Dan yang kelima, daripada 7 perkara yang bawa dalam sembahyang tu, bawa yang aula. Apa itu aula? Yang lebih utama. Jangan kita bawa ikut suka kita saja. Bila kita sembahyang, kalah kita di bawah fiqh. Kalau sembahyang di bawah hukum fiqh. Yang aula nombor 5-nya, yang utama. Contoh apa? Saya bagi contoh paling ringan. Banyak contoh-contohnya. Ini contoh yang paling simple je. Yang pertama, sunat seorang imam membawa pada rakaat yang pertama, surah yang pertama lebih panjang dari surah yang kedua pada rakaat yang kedua. Ya aula ya, seorang imam rakaat pertama surah lebih panjang daripada surah pada rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang pertama 10, yang kedua bawa 8 ke bawah atau 7 ke bawah. Yang aula ni. Rakaat pertama surah lebih panjang daripada surah pada rakaat yang kedua. Itu aula. Tu dia. Tapi kalau kita tidak belajar secara mendetail, fiqh itu fiqh maknanya faham. Mereka faqaha. Dia faham. Al-ilmu bisyai' wal fahmu lahu. Ilmu yang mengerti sesuatu dan faham baginya. Kalau tahu ilmu tu dan faham baginya, maka dia akan melaksanakan 7 perkara yang dibawa itu. Maknanya yang aulanya rakaat pertama surah lebih panjang pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua pendek sikit. Rakaat pertama surah 10 ayat contoh ya. Rakaat kedua dia bawa 8 ke bawah. Okey. Okey. Kemudian yang keenam, yang nak dibawa afdal. Apa itu afdal? Lebih baik atau lebih elok, lebih cantik. Dia. Yang keenam nak bawa yang 7 perkara tadi, afdal, yang elok, yang cantik, yang comel. Apa contohnya? Kita bagi soal apa contoh yang simple saja. Contohnya ialah kalau dapat di antara surah-surah itu, jangan terlalu jauh jaraknya. Kalau 3 surah okeylah. Ini jauh lah jaraknya. Contohnya sepatut surah tu lebih kurang dari Bandar U, Taman Maju atau Masjid Iskandar Shah. Macam Ustaz Yusuf ya. Ini surah yang sama tu kanan, jauh-jauh sangat. Itu tidak afdal. Contoh pada rakaat pertama anda baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai la'allakum tuflihun. Rakaat kedua lajak ke sikit surah yang sama. Ini dah baca la'allakum tuflihun. Rakaat kedua wadduha, alam nashrah, wati. Sah ke? Sah. Tapi sepatut afdal ni tadi jangan jarak terjauh. Tapi bila jauh sudah menjadi khaliful afdal, menyalah yang lebih elok. Lajak sikit je. Tiba la'allakum tuflihun, lajak sikit surah ke depan. Kalau tadi 7 ayat, ambil 5 ayat lepas itu. Ini dah baca surah Al-Baqarah, betul pergi surah Ad-Duha. Atau Insyirah dan sebagainya. Betul ulama-ulama tu mereka bukan saja nak sah, tetapi mereka nak sempurna. Telitinya begitu halus. Teliti terlampau halus. Kerana yang melihat kita itu yang ilmunya begitu tajam. Ilmu Tuhan bersifat inkisyaf. Dia tahu sampai yang halus pun diketahuinya. Dan yang ketujuh nak bawa sunnah. Apa itu sunnah? Tiap-tiap pekerjaan yang didatangkan oleh Rasul,
maka lebih elok dibuat daripada tidak buat. Apa contoh-contohnya? Banyak contohnya. Kita ambil contoh yang mudah dipahami untuk malam ini. Contoh tiap malam Rasulullah tidak menentukan ayat-ayat dan surah-surah tiap malam, tak ada. Cuma satu malam dan seminggu Rasulullah tetapkan satu malam saja. Khamis malam Jumaat. Maghrib Rasulullah banyak kali baca suratul Kafirun dan suratul Ikhlas. Maghrib pada hari Khamis. Betul. Rasulullah banyak kali membaca suratul Kafirun dan suratul Ikhlas, Wallahu Ahad. Jadi kalau kita baca surah yang lain boleh ke? Bukan tak boleh. Hukumnya sunnah. Bila meninggal sunnah, khalifus sunnah, menyalah sunnah. Betul. Bila ayat sudah menjadi warid sudah didatang Nabi. Bukan wirid itu satu amalan bagi seseorang. Kalau warid ini sudah menjadi kebiasaan bagi Rasulullah, yang datang Rasulullah. Bila ditinggalkan, jadi khalifus sunnah, patut sunnah. Begitu juga ayat-ayat yang biasa dibawa pada hari Jumaat, imam Jumaat. Dah minta maaf lah kalau telinga tak tahan dengarnya, tapi terpaksa kabur. Terpaksa kabur. Saya bukan nak mencari salah, cuma nak menyelesaikan masalah. Bukan tak betul, tapi nak memperbetulkan. Dia kalau ngajar cari salah orang, tak betul orang, bukan masalah itu. Kita nak memperbetulkan. Dah betul, tapi nak memperbetulkan lagi. Bukan salah, nak menyelesaikan masalah je. Lalu orang kita Sabil Muhtadin jilid yang pertama. Apa kata Imam Arsyad Al-Banjari? Sebermula katanya, sunat katanya, surah-surah ini dibaca pada hari Jumaat. Oh, dia. Kalau anda penghafal Quran, surah yang pertama bawa surah Jumaat. Surah yang kedua, rakaat yang kedua, surah Al-Munafiqun. Kalau anda penghafal Quran, surah yang pertama, rakaat pertama Jumaat tu. Rakaat kedua, surah Munafiqun. Kalau anda tidak menghafal Quran, baca surah yang pertengahan. Surah pertengahan ialah surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Rakaat pertama, Sabbisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua, Hal ataka hadisul Ghashiyah. Bila kita baca-baca yang lain, sudah mengkhalifus sunnah lah. Ada orang berkata, Ustaz, tak jemu-jemu gaya itu. Bukan masalah jemu tak jemu. Kita nak ikut Rasulullah tu, ikutlah keseluruhan. Dia tu khutbah dah cantik dah. Lepas alam nasyrah wati, bukan tak sah. Tapi kita dah kabur tajuk tadi. Sembahyang yang sah lagi sempurna itu, dia kata 7 perkara nak dibawa, 7 perkara nak dibuang, 2 perkara nak kekal. Ada dia. Bukanlah maknanya tak sah, bukanlah maknanya tak elok. Bila ayat sudah menjadi warid, patut sunnah dilakukan. Tetapi kita telah meninggalkan, jadi khalifus sunnah. Kalau paling tak hafal juga, surah yang paling pendek, kuliah dan Allah, tak standard pula. Apa imam tak kerja buat kuliah ya Allah. Ni bukan masalah standard tak standard, ni masalah sebab tu belajar kitab nak sampah 5 tahap. Yang pertama bab, yang kedua pasal, yang ketiga furu', yang keempat masail, dan yang terakhir tanbih. Nak ngaji sampai gitulah. Apa segala bab? Pasal di dalamnya banyak pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Oh dia. Pasal bergelar pasal banyak furuk, cabang 1, cabang 2, cabang 3, tak kira cabangnya. Pasal bergelar furuk, pasal banyak masalah. Oh, masalah itu, masalah ni, masalah itu. Oh dia. Kalau yang terakhir tanbih. Tak sampai begitulah belajar kitab. Jangan main tebuk-tebuk. Bila main tebuk-tebuk, dah lah benda itu tidak, kata orang, berkualiti lah. Kita ibadat nak berkualiti, bukan berkuantiti. Kalau kita beli doyan pun, kita tanya, doyan ni bagus ke? Grade A ke? Walau harganya mahal kita beli.
Tapi kalau kita ibadat, kita paling grade yang paling bawah. Kalau benda nak tinggal, diutamakan. Kalau benda nak bawa, remeh-temeh je. Remeh-temeh je kita, tidak mengambil kisah di dalamnya. Kalau belajar kitab sampai habis itu, belajar babnya, belajar pasalnya, belajar poroknya, belajar masailnya, dan terakhir sekali tambih. Tambih itu sebagai peringatan, berhati-hati. Bab dah belajar, pasal dah belajar, porok dah belajar, masalah dah, berhati-hati, dah tahu jangan tinggalkan. Saya ulang ngajar gawan sikit, minta maaf. Di mana-mana saya ngajar. Gawan sikit. Ini kelas yang terakhir bulan ini. Kelas yang ke-27. Jadi kalau orang ramai tak suka, bagus dapat rehat sikit. Agak Ahad start balik. 1 bulan Ahad. Hari Isnin start balik ke Kampung Raja. Hari Selasa pergi kat Masjid Datuk Seri Kamarudin di Seri Manjung. Di situ pun saya bantah juga, walaupun depannya banyak orang yang protokol depannya. Ada orang besar jajahan, Datuk Seri lepas itu saja. Saya khabar kalau saya ngajar saya tidak protokol. Saya bantah semua. Kalau tak bagi protokol saya datang. Kata penjutaan kuasa, bantah je ustaz. Bantah saya datang. Saya bila mengajar tak nak klasifikasikan. Depan pembesar lain sikit, lepas tak besar tak tahu. Pasal ilmu Tuhan nak semua orang tahu. Tak boleh diklasifikasikan. Ikut 7 perkara yang nak bawa ya. Kemudian 7 perkara nak dibuang. 7 perkara nak dibuang dalam sembahyang. Apa 7 perkara nak buang? Yang makruh. Yang makruh. Sepatut buat tapi tinggalkan. Kalau dalam abtitah, ayat sunayah kan. Tapi sepanjang-panjang tak pandang sunayah je. Yang kedua nak buang apa? Yang haram-haram. Dalam sembahyang ada perkara haram yang tidak batal. Ada perkara yang haram batal. Itu kena belajar lah. Guru fiqh lah. Saya bukan ngajar khusus sebagai fiqh ni, sebagai rembang-rembang kata orang serambang ya. Yang ketiga nak buang apa? Yang pertama nak buang apa? Makruh. Yang kedua haram. Yang ketiga nak dibuang perkara yang batal, yang menyebabkan batal sembahyang. Apa yang batal? Tak sempurna syarat, tak sempurna rukun. Yang keempat nak buang apa? Syak. Dalam sembahyang nak buang syak. 3-4 ada hukumnya. Bila syak ada hukum. Ambil yakin, ambil yang kurang, tambah 1 rakaat tanpa sujud sahwi. Dalam sembahyang syak tidak boleh. Lantaknya itu bagus sembahyang. Tak boleh, rugi. Bila syak ada hukumnya, kena ambil yakin. Macam mana ambil yakin? Kalau sembahyang ada 3-4 ambil yang kurang, tambah 1 rakaat lagi tanpa sujud sahwi. Tak sujud sahwi pun tak apa, yang penting ambil yakin. Itu nombor 4 ya. Nak buang makruh, haram, batal, syak. Yang kelima nak bawa, yang nak buang khaliful aula. Saya dah khabar tadi, bila tinggal yang aula, khaliful aula. Nombor 6 nak buang apa? Khaliful afdal. Kalau yang afdal, tinggal afdal, khaliful afdal. Nombor 7 nak buang apa? Khaliful sunnah. Benda yang sunnah patut buat tapi tak buat, khaliful sunnah. Kemudian yang terakhir, 2 perkara nak dikekalkan dalam solat. 2 perkara yang nak dikekalkan dalam solat. Yang pertama, warna zahir, dan kedua, warna batin. Warna zahir bersangkut dengan kekhusyukan. Dia berbicara tentang luaran. Bila gaul sana goyang sini, itu tak khusyuk namanya. Sebab itu bila anda sembahyang, pastikan sembahyang anda tidak batal. Jangan bila perbuatan kasar 3 kali berturut, batal sembahyang anda. Setengah goyang tidak, tapi baca bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, sampai Allah dolin. Ini termasuk perbuatan yang kasar, yang berat. 3 kali berturut-turut batal sembahyang.
kecuali sudah menjadi tabiat, tak boleh tidak. Masih tak semayang berdiri bergoyang, masih semayang dia bergoyang. Kalau tak goyang dia tumbang. Saya tengok orang banyak goyang-goyang. Ini bukan dandut, bukan karaoke. Pastikan jangan 3 kali berturut-turut, kerana termasuk perbuatan yang kasar. 3 kali berturut-turut menyebabkan sembahyang kita batal, kecuali 5 anggota saja yang tidak batal walau berkali-kali, kerana anggota itu termasuk perbuatan yang ringan walau berkali-kali. Lain tak termasuk yang ringan. Apakah contoh anggota yang ringan? Jari. Kalau anda gatal, jangan bilang obeng ni. Ini termasuk perbuatan kasar. Jadi sampai habis semayang, rap, letak je, lantak berkali-kali, gam dengan tangan tu, kata kepala, teguk begini, yang obeng ni, batal semayang. Ada. Sebab itu perkara yang batal jangan dibawa. Ada dia. Yang kedua, dimaafkan anggota jemaah. Biji mata, kadang kata, kadang ke bawah, kadang kata, tak apa, tengok kita pun tak tahu. Mungkin imam lambat sangat surah, tengok kipas, tengok berkali-kali. Yang ketiga, lidah. Ada dia. Orang tak digigi kan? Kadang tolak kata, kadang macam-macam. Tahu? Ngomel mulut, lidah. Ada dia. Kemudian 2 lagi, 1 pada laki-laki, 1 pada perempuan. Itu cari sendiri. Kalau nak tahu, jumpa saya kemudian. Itu sensitif sikit. Okey. Maknanya warna zahir itu bersangkut dengan khusyuk bahagian luaran. Dan yang kedua, warna batin. Ini bersangkut dalaman. Dia bermasuk dalam kategori dipanggil hudur. Warna zahir khusyuk, warna batin hudur. Hudur maksudnya hadir hati itu di depan Tuhan. Jangan jasad di depan Tuhan tapi hati lari. Bila kita semayang, jasad kena hadir, hati mesti hadir. Jasad kerja menyembah Allah, hati kerja menyembah Allah. Jangan jasad kerja menyembah Allah, hati menyembah. Oh, besok aku nak pasang wiring sana, kata Abang Jamil ya. Contohlah, ada Abang Jamil. Tengah semayang semua. Jasad kerja menyembah Allah tapi hati, besok Roma Haji Azhari kita nak nyambung wiring katanya. Dia orang Jawa cakap sengeng-sengeng sikit kan. Maknanya hati sudah lari. Bila kita nyembah Allah, jasad tak boleh lari, hati tak boleh lari. Seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tujuannya kita nak bagi yang kecil jangan masuk, tapi lari juga. Dia kata dalam semayang mau lari. Apa tak lagi luar semayang. Itu Rasulullah kata dalam kitab Sirrus Salikin jilid pertama kalau tak silap ayat. Apa kata dalam kitab itu? Kata pengarang kitab. Apa kata Nabi kita? Aswa'un nas sariqatan. Sejajar orang yang mencuri. Sejajar pencuri siapa? Man sariqa fi salatih. Orang yang mencuri dalam semayangnya. Rukun tak betul, syarat tak betul. Itulah orang mencuri. Kalau dalam semayang mencuri, luar semayang pun dia mencuri juga. Pasal sudah dilatih dalam semayang mencuri, maka tidak mustahil dia mencuri luar semayang. Tapi kalau semayang tidak mencuri, insya-Allah luar semayang tidak mencuri. Bila kita tidak mengambil perhatian di dalam ibadat solat itu namanya mencuri. Di segi rukunnya, di segi syaratnya, di segi sunat-sunatnya, itu namanya orang yang mencuri. Okey, cukup sekadar itu. Itu sebagai mukadimah dalam ilmu fiqh untuk kita nak menyempurnakan ibadat solat kita itu. Tajuknya tadi, sembahyang yang sah lagi sempurna itu mesti ada 3 perkara di dalamnya. Lain kali bawa buku atau pensel, otak kita kan magnet. Kita nak bawa sama mati benda ni, bukan hanya hari ini dengar. Ya, telinga kena tebal, jangan nipis sangat. Sembahyang yang sah lagi sempurna mesti 3 perkara di dalamnya. Yang pertama tadi apa? Bahagian pertama, 7 perkara nak dibawa. Yang kedua, 7 perkara nak dibuang. Yang ketiga,
Dua perkara yang nak bawa. Bawa lah sampai mati. InsyaAllah. Semayang kita berkualiti, bukan saja berkuantiti. Okey, kita sambung lagi dalam pelajaran tauhid kita. Kita masih lagi bicara tentang pasal yang kedua daripada asas-asas tauhid. Asas tauhid itu, asas tauhid ada tiga. Ada tiga bahagian. Ada. Ya, asas tauhid ada tiga bahagian. Sebagai cerita dulu, orang nak belajar tauhid tu, yang pertama sekali dia kata mesti mengetahui rukun yang 15. Tu asal tauhid. Nak belajar tauhid, yang pertama sekali mesti mengerti rukun yang 15. Mana rukun 15 nya? Rukun Islam. Dah selesai dah, itu pasal yang pertama. Yang kedua, pasal yang kedua rukun iman. Kita baru tu nak bicara ni. Ni masuk pasal yang kedua daripada rukun 15. Pasal yang ketiga, rukun syahadah. Lepas tu barulah masuk mempelajari bab-bab muqaddimah al-tauhid. Rukun akalnya, baru sifat-sifatnya. Ini sebagai asas permulaannya. Asal tauhid ialah mengetahui rukun yang 15. Bila seorang sudah baligh, lagi mukallaf, wajib pertama-tamanya ialah mengetahui rukun yang 15. Mana rukun 15? Rukun Islam 5. Belajar sebiji-sebiji. Daripada mengucap sampai mengaji haji. Sebiji sampai nombor 5. Yang kedua rukun iman 6. Belajar daripada percaya kepada Allah tu, belajar sebiji sampai percaya qada dan qadar. Belajar satu sampai faham. 6 dengan 5 dah 11. Betul. Mana yang 4 lagi? Rukun syahadah. Belajar sebiji-sebiji. Betul. Mengisbatkan zat Allah, mengisbat sifatnya, mengisbatkan afalnya, dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berbicara dalam pasal yang kedua daripada rukun yang 15. Pasal pertama dah selesai dah. Bab rukun Islam. Ni rukun iman pula. Kita ulang balik. Apa makna iman? Untuk memperdalamkan ilmu dan amal kita, tak boleh tidak kita mesti mengetahui. Ada dia. Mukadimah ilmu tu. Betul. Yang pertama, tahu dari segi lugah atau bahasa. Yang kedua, dari segi istilah ataupun syarak. Baru kita rasa ilmu yang kita dapat tu, amal yang kita dapat tu, rasa seronok dalam berilmu, dalam beramal. Iman dari segi lugah bahasa maksudnya apa dia? Mengakui, mengiktiraf, membenarkan apa-apa yang didatangkan oleh Rasul. Atau panjang sangat Ustaz. Iman arti tasdiqu, membenarkan apa-apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Benarkan saja, jangan ingkar. Itu iman dari segi lugah bahasa. Iman dari segi syarak, apa dia? Qaulun bil lisani, wa i'tiqadun bil janani, wa amalun bi arkan. Iman dari segi syarak, dari segi agama ialah diucapkan dengan lidah, dilapaskan, dibunyikan. Wa'tiqadun bil janani, diyakinkan dengan hati betul-betul apa yang kita ucap itu. Kemudian wa amalun bi arkan, dizahirkan dengan anggota. Bukan saja ucap, bukan saja i'tikad, dilakonkan dengan anggota perintah-perintah agama itu. Baru dikatakan orang yang sebenar-benar beriman. Kalau dia beriman, percaya di akhirat, percaya syurga neraka, tapi tidak gunakan badannya, anggota untuk mengabdi kepada Allah, itu iman dalam keadaan yang tidak berkualiti. Hak percaya tanpa dia lakonkan anggota. Dan selepas saya ceritakan, rukun iman terbagi berapa? Rukun iman bagi berapa yuk? Kita berhenti lepas berapa? 8.5 ya? Selalu biasa berapa? 2 minit? Tak, selalu biasa berhenti pukul 8? 8.12? Maksud Isya berhenti? Kalau tempat lain orang bagi 8.40 lah, 45. Orang sini kena kut sangat masa, tak tahulah.
dah bagi RM2 muka dekut masih muka dekut dah lah tak jemu-jemu duk ramah ya. Rukun iman apa bagi? Lain sekali rukun iman apa bagi? Itu pasal nak buat buku. Sekali lagi rukun iman apa bagi? Ada berapa rukun iman? Ada jawab 6, ada jawab 2. Mana yang betul? Mana yang betul? 2. Kita ulang balik. Dia bertanya secara umum. Dia bukan bertanya terlalu spesifik sangat. Dia soalan umum. Berapa rukun iman? Maka anda kena jawab 2. Yang pertama dipanggil iman mujmal. Yang kedua dipanggil iman mufassal. Lain dia tanya, berapa rukun iman mufassal? Baru jawab 6. Berapa rukun iman mujmal? Baru jawab 2. Okay. Jadi rukun iman itu terbagi kepada 2. Yang pertama dipanggil iman mujmal. Apa maksud iman mujmal? Iman secara umum. Wajib setiap individu percaya. Iman mujmal ada 2. Secara umum ni semua individu wajib meyakini, wajib percaya. Kalau tak yakin, tak percaya, menyebabkan murtad kita. Iman mujmal ada 2. Yang pertama, amantu billah wa bi beriman aku dengan Allah dan beriman dengan segala firman-Nya. Tak memadai beriman dengan Allah tetapi tidak beriman dengan firman-Nya walaupun satu ayat. Ini ayat yang awak gemuk, ini awak tak gemuk, awak belum lagi rasanya. Ini bukan masalah rasa-rasa. Sebenarnya kita dah tahu konsep iman itu membenarkan, tak boleh rasa-rasa lagi dah. Iman mujmal ada 2. Yang pertama, amantu billah wa bima qala Allah. Beriman aku dengan Allah dan beriman seluruh firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Yang kedua, iman mujmal apa? Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Beriman aku dengan Rasul dan beriman seluruh sabdanya. Tidak boleh sabdanya diklarifikasikan. Kena ambil, kena terima. Ada dia. Tak boleh kita kata, ini awak ada sini, awak sesuai dengan awak, ini kurang sikit lah katanya. Tak boleh. Dia mesti kulluh, keseluruhan. Tak boleh separuh-separuh. Dia. Itu iman mujmal, iman yang wajib tahu secara umum. 2. Amantu billah wa bima qala Allah. Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Kemudian iman mujmal ni tak kuat kalau tidak belajar iman mufassal. Yang mufassal ialah iman yang diketahui secara terperinci, satu-satu secara mendetail. Pasal nak menguatkan iman mujmal tadi. Kalau semata-mata mujmal saja, mujmal dalam keadaan khatar, bahaya imannya. Iman tidak boleh dalam keadaan bahaya. Jadi supaya iman mujmal tidak bahaya, kena belajar iman mufassal. Iman yang nak belajar secara terperinci, satu. Iman mufassal ada 6. Berapa rukun iman mufassal? 6. Abang jawab 6. Pertamanya percaya kepada Allah. Yang kedua percaya pada malaikat, ya. Yang ketiga percaya pada Rasul. Keempat percaya kitab. Kelima percaya kiamat. Keenam percaya qada dan qadar. Belajar satu-satu. Rukun iman pertama percaya pada Tuhan tu macam mana? Percaya dengan Rasul tu macam mana? Belajar secara terperinci supaya dapat beriman dengan Allah dan dengan segala firman-Nya. Kalau tak belajar terperinci, tak kuat iman kita. Itu dia. Iman kita dalam keadaan bahaya kalau semata-mata iman mujmal saja. Untuk menyamatkan iman mujmal, kena belajar iman mufassal. Iman mujmal ada 2 rukunnya. Iman mufassal ada 6 rukunnya. Jadi kalau tanya orang berapa rukun iman, dia seorang rambang, bukan soalannya spesifik sangat. Berapa rukun iman? 2. Pertama, iman mujmal, iman mufassal. Iman mujmal rukunnya 2. Iman mufassal rukunnya 6. Kita nak belajar macam itu lah, mendetail sikit. Supaya
Kita mendapat sesuatu ilmu itu bukan saja untuk kita juga kat orang lain. Sebab ciri-ciri ilmu manfaat itu mesti ada 4 di dalamnya. 8.30 boleh ikut? Boleh. Sekolah ngaji Teluk Mani. Dia kata, Ustaz 8.45 pun tak apa dia. Kau lebih berhati-hati je. Orang dia bagi warning. 8.40 berhentilah Ustaz Kapong. Okey. Jadi maknanya ilmu yang manfaat itu ciri yang ada 4. Yang pertama, tahu. Yang kedua, faham. Yang ketiga, amalkan. Keempat, terus sebar pada orang lain. Jangan kedekut sangat. Ini ilmu, orang kedekut duit, orang kedekut sebarkan. Beranakkan ilmu itu. Dia. Jangan kedekut sangat. Ciri-ciri ilmu manfaat itu masih ada 4 perkara di dalamnya. Yang pertama, baru cakap. Ni telinga tinggal rumah ke? Sebab itu saya masih di pondok kemarin, Tok Guru kata, kau nak belajar, kau kena belajar betul dapat ilmu dulu. Tak buka kitab. Lagi tak dapat, kalau 10 pelajar mesti hafal petua 7 petua untuk dapat ilmu tu. Kalau seorang tak dapat, hafalkan semua 10 pelajar. Kalau tak hafal, saya tak boleh kitab. Pasal tidak berkesan apa yang saya ajar katanya. Petua untuk dapat ilmu atau pemula untuk dapat ilmu, mesti anda hafal dulu pemulanya. Pemulanya ada 7 mem. 7 mem ya. Pemula untuk mengingat atau nak dapat ilmu, dia ada 7 pemulanya. 7 mem dia panggil. Sama ada ilmu dunia atau ilmu akhirat. Kau dapat ilmu, hafal 7 mem tu. Betul kami kalau seorang tak dapat 7 pemula tu, tuan guru tak buat kitab. Dia kata mak penat je cakap tu. Tak dapat dia. Kalau semua dapat, baru start kitab. Baru dia katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Tak buka. Yang pertama, seorang pelajar, tak kira pelajar ni umum. Tak nanti dah tua bangka pun. Tengok Syekh Ibn Hajar. Dia belajar agama ketika umur 80 tahun. Ini belum 80 tahun lagi. Belajar akhir mengarang kitab Tuhfah, 2 bilah biji anak tangga. Start mula belajar. Ini belum lagi 80 tahun. Mana anda semua pelajar ni? Dia tak pelajar, tidak kira umur, tapi hafalkan pemulanya 7 mem tu, insyaAllah boleh. Mem yang pertama, muhafazah. Orang nak berilmu kena rajin menghafal, rajin mentelaah. Beli kitab melambak-lambak jualan ni, daripada kitab lagi murah sampai lagi yang paling mahal. Itu dia. Saya kitab 800 lebih, 1000 lebih saya beli, tak kisah. Bila kitab tu mahal, intipatinya banyak di dalamnya. Yang pertama, muhafazah. Nak merajin menghafal. Yang kedua, murajaah. Bila dah hafal, nak selalu ulang. Awak dah hafal 30 juzuk. Kalau tak ulang, leburlah awak. Mula Al-Hafiz. Kalau tak hafal, tak ulang, Al-Hafuz. Kalau tak dimurajaahkan, nak diulang-ulang. Yang ketiga, hendaklah muzakarah, selalu diingat-ingat. Tengah naik motor, tengah naik kereta, nak pergi botol, start pegang steering, jangan pegang steering je. Apa ayat yang kita baca, doa kita baca, start daripada mana you, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim, sampai kuntu turaba, balik apa baca, wan naziati arqa wan naziati arqa wan nasyitati nashta, sampai habis. Nak rajin muzakarah, dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan memandu. Bila megang kereta, jangan megang steering saja. Buatlah 2 serampang. Okey. Yang keempat, nak dapat ilmu apa? Dia panggil musalah. Tak tahu bertanya, jangan diam dia. Bila sebut diam, tahu ke tak tahu ke? Yang keempat ialah mudawamah. Bila kita seorang pelajar, nak bersungguh-sungguh. Tak boleh main biasa je, nak luar biasa sikit. Yang keenam, mutaqalah. Ambil perhatian, faham halus-halus apa yang dibicarakan itu. Beri konsentrasi betul-betul. Pasal nak memahami ilmu ni nak secara halus. Ada dia. Bukan saya kasar. Kalau saya kasar itu bila kita lakonkan, dia bercanggah daripada sepatut sebenarnya.
Min yang ketujuh, musabarah. Orang yang menuntut ilmu mesti bersabar. Sama ada dalam mentelaah, dalam ujian-ujian, dalam apa guru bagi. Kena bersabar. Nak jadi cikgu, maka masa paling tak ada 15 tahun ya. 6 sekolah rendah, 6 sekolah menengah, 12. 3 tahun lagi di apa? Maktab ya. Baru orang panggil Cikgu Ali, 15 tahun nak bersabarnya. Tak boleh dapat gitu orang nak panggil label cikgu, tak ada. Jadi 7 mem tu kena hafal lah. Ingat 7 mem ya? Walaupun anda sudah belum sampai 80 tahun lagi. Syekh Ibn Hajar 80 tahun start belajar. Belajar 20 tahun lagi. Tu 20 tahun lagi mengarang kitab. Kitab dia 12 biji nak tangga. Kayak tufah ni. Kita perlu 80 tahun. Boleh mesti belajar lagi. Okey, kita sambung. Rukun iman yang kedua. Yang pertama saya dah bicara dulu. Kita ambil yang kedua. Rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikatnya. Artinya kita percaya bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu berapa banyak malaikat, iaitu satu yang bangsa. Beberapa banyak malaikat, iaitu satu bangsa kejadian Allah daripada nur, ini cahaya. Tiada bersifat mereka itu dengan sifat-sifat manusia, dan tidak pernah mereka itu mengerjakan maksiat. Rukun iman yang kedua, pasal yang kedua, kita wajib meyakini Allah Ta'ala menjadikan malaikat-malaikatnya secara ijmalnya, secara umum banyak, tak terkira banyaknya. Dan malaikat ni tidak seperti kejadian manusia. Malaikat jadi pada nur, cahaya. Bila sebut cahaya tu, udah tak fikir bagi orang percaya. Pasal otak kita tak mampu untuk memikirkannya. Macam lampu. Bila cahaya, kita perlu sifatnya je. Bila dia mengeluarkan cahaya, tapi zat cahaya serah pada Tuhan. Mana rupanya. Kita dapat mengenal sifat-sifatnya saja. Macam matahari. Bagaimana hakikat matahari? Wallahualam. Tapi kita dapat melihat matahari melalui sifat matahari. Sifat matahari apa? Cahayanya itu. Iman apa itu? Terus kalau fikir, mana rupanya? Sampai bila lah. Bila dia datang Nabi tu percaya je lah. Nabi ni pilihan. Betul? Wajib kita percaya Allah Ta'ala menjadikan bilangan malaikat yang begitu banyak. Malaikat yang banyak saja. Ada yang menanggung langit, ada yang menanggung arash, ada yang menanggung kursi. Betul. Tak tinggal banyak yang malaikat ni. Tetapi wajib kita mengetahui dalam banyak-banyak itu 10 nama itu fardu ain. Dalam banyak-banyak malaikat itu yang menjadi fardu ain, wajib mengetahui nama mereka 10 saja. Kalau nama 10 tahu, tak lepas lagi fardu ain. Mana fardu ain tu maksudnya wajib. Wajib situ mana wajib syarak. Apa maksud wajib syarak? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kepada orang yang tahu atau orang berbuat, dan diseksa atau diazab orang yang tidak tahu dan tidak berbuat. Dalam banyak-banyak malaikat yang banyak tertinggi banyak itu, wajib hanya mengetahui hanya 10 nama saja. Yang pertama siapa? Cepat 8 suara kita berhenti. Pertama, orang sini sayang mana suara ya. Pertama, Jibril. Kedua, Mikail. Ketiga, Israfil. 4, Israel. 5, Kar. 6, 7, Raqib. 8, Atid. 9, Malik. 10, Ridwan. Ini pertuan. Dalam banyak-banyak malaikat kita yakin Allah Ta'ala menjadikan malaikat begitu banyak. Kita yakin secara ijma', secara umum. Tetapi dalam masa sama kita wajib mengetahui bilangan mereka secara tafsir satu persatu ialah 10. Kau tanya orang, Pak Abu, Malik tu dari segi iman tu apa dia? Malik mana? Malik Nur ke? Dah lah. Dia bukan tanya nama orang. Ridwan tu? Ridwan mana? Mana kita boleh tahu? Ya? Okey, dah tahu nama. Untuk memantapkan lagi, bukan saja kita tahu nama, kita tahu tugas-tugasnya. Ini wajib diketahui secara fardu ain.
Tambah Jibril tu apa? Nyampai wayung. Mikail tugasnya menurunkan hujan atau menguruskan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Berapa kali tiupnya? 2. Pertama, menghancurkan dunia. Yang kedua, menghidup balik orang yang dah mati, tak boleh hisap. Nombor 4, Israel. Apa tugas Israel? Mengambil nyawa. Tu dia. Israel ni, dia melihat nyawa kita ni di Lauh Mahfuz sana ada satu pohon yang besar. Tiap-tiap pohon tu ada daun-daunnya. Bila daun tu jatuh, Israel ambil, cari mana tempat orangnya, di Bandar U ke, Syed Skandar ke. Bila gugur daun-daun itu, nama itu sudah ditulis. Tidak dulu saat, tidak kemudian saat. Selagi daun tak loro, kita dapat kemari. Tapi bila daun tu loro, kita rapat di sini. Yang kelima, mungkar. Apa tu yang mungkar? Menyoal orang mati. Soalnya 5 aja, kan banyak. Tapi bukan tentu dapat 5 aja. Kalau tak belajar, tak dapat. Soal kubur 5 aja. 3 akidah, 3 tauhid, 1 fiqh, 1 tasawuf. Walaupun soalannya 5, kita tak mampu untuk menjawabnya. Kalau kita tak belajar tauhid, kita tak belajar fiqh, kita tak belajar tasawuf. Soalan tauhid 3. Ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Banyak Allah Rabbi, Tuhan pun tak kenal. Sifat yang wajib tak kenal, sifat yang mustahil tak kenal, sifat yang harus tak kenal. Boleh jawab Allah Rabbi? Tak boleh. Betul. Yang kedua soalan tauhid apa? Ma nabiyuka? Siapa nabimu? Berjawab Muhammadun Nabiyyi. Nabi pun tak kenal. Tak buat rekam itu rasul ni. Tarikh Nabi pun tak tahu, nama Nabi tahu, tarikh lahir pun tahu, tarikh wafat pun tak tahu. Orang bila cinta pada seorang tu, tahu namanya, hari jadinya, kematiannya. Itu soalan tauhid yang kedua. Yang ketiga, ma imamuka? Siapa imamu? Jangan jawab Imam Habib pula, akan pelangkung kepala tu. Nak jawab apa? Wal Qur'anu imami. Quran tu imamku. Atau macam mana boleh jawab wal Qur'an imami? Baca Quran mau tak tahu? Betul tak? Atau baca Quran macam surah khabar je. Baca Quran ada hukumnya, ada panjang pendeknya, ada dengar sebagainya. Tapi sepanjang hidupnya macam surah khabar je. Apa jawab? Al-Qur'anu imami. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi jawab. Itu soalan tauhid. Dan soalan fiqh satu saja. Ma qiblatuka? Kemana kiblat kamu? Boleh jawab Al-Ka'batu qiblati. Kalau semayang boleh tak? Ataupun semayang tapi ilmu semayang tak ada, syarat tak tahu rukun, tak tahu bantah je, boleh jawab Al-Ka'batu qiblati? Tak boleh. Yang pertama tak semayang, tak boleh jawab. Yang kedua yang semayang tapi tak belajar ilmu semayang. Dan yang terakhir soalan Israel katanya, ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Berjawab Pak Long, Pak Angah, Pak Andak, ke pelangkung boleh tu. Bila katakan saudara tu, al-muslimuna wal muslimat ikhwani. Saudaraku orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan. Itu menandai kita tidak boleh bermusuh. Kalau kita bermusuh tak boleh jawab. Ini bukan 3 hari, 3 tahun, 30 tahun tak tegurnya. Beliau al-muslimun al-muslim ikhwani, tak boleh. Betul, Islam menyuruh kita menghubung silaturahim. Betul. Jadi bagaimana untuk menjawab soalan nombor 5? Tak boleh tidak, kita kena ikut cara Rasulullah. Apa cara Rasulullah buat? Rasulullah berbuat baik kepada orang baik dengan dia dan berbuat baik kepada orang tidak baik dengan dia. InsyaAllah boleh jawab al-muslimun wal muslimat ikhwani. Biarlah dia musuh kita, biarlah kita dengan dia biasa je. Assalamualaikum, tegur siapa? Tidak. Kalau orang yang baik kita, ampu sana, ampu sini. Kalau orang kita ketik, nyampah tengok dia. Aku tak nak tembung ni tapi tembung juga kata. Jangan haraplah al-muslimun wal muslimat ikhwani.
Kerana Rasulullah ni pembawa rahmat. Betul tak? Besok pembawa rahmat, maknanya orang yang disukai, diraih, orang tidak sukai pun disabari, diredai, dibimbing. Betul tak? Jadi kita kalau bermusuh dengan makhluk, hari ni kita kena buangkan blok itu, bersalam balik, sembang balik. Awak minta maaf liuk. Awak rasa kita dah 10 tahun tak tegur, ya tak? Tak malu, tak apa. Pasal soalan tasawuf nombor 5 itu bahaya. Tasawuf tu soalan perhubungan sama makhluk. Itu dia. Yang pertama dengan Allah Ta'ala, itu dia. Dengan makhluk. Okey. Itu malaikat nombor 4, Israel. Kemudian Munkar menyoal. Menyoal tadi. Nakir tugasnya bila soal tak dapat dia pukul. Nakir kan muka je. Sebab Munkar wajahnya begitu ngeri. Begitu gila Munkar. Itu dia. Suaranya bagaikan kilat menyambar. Itu dia. Wajahnya begitu mengerikan, begitu gila Munkar. Itu dia. Itu bagi orang yang asi, dahaka. Tapi kalau orang yang baik, wajahnya begitu cantik. Soalan begitu lembut. Itu dia. Dan yang ke-8 Malik Malik jaga syurga ya ke ni? Malik jaga pintu neraka. Yuk, mereka silap pintu masuk ni. Ridwan menjaga pintu syurga. Jadi rukun iman yang kedua yang kita bicara, wajib kita percaya secara ijmal Allah Ta'ala punya berapa malaikat yang begitu banyak, tak tinggal banyak. Tapi secara tafsirnya wajib diketahui satu persatu ialah 10 nama saja. Ini fardu ain. Yang 10 ni fardu ain, wajib tahu. Lagi apa? Raqib dan atid. Raqib tu apa? Raqib kebaikan ke kejahatan? Kebaikan. Betul Sabit? Ni berdoa ni yuk. Dosa berdoa ni kita bawa sampai mati. Soalan yang dua tu kita KIV. Minggu depan saya tanya pula. Saya nak bagi tuan-tuan peluang. Raqib apa tugasnya? Atid apa tugasnya? Sebelum kita sambung rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab. Jadi kita masih lagi berbicara rukun 15 pasal yang kedua. Kalau nak baca kitab, kita boleh baca sehari dah, tapi kita nak bagi faham. Yang penting faham. InsyaAllah kita sambung seri akan datang. Rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab. Sebelum saya sambung minggu depan, bulan depan, saya nak tanya secara umum. Berapakah kitab-kitab yang Tuhan turun kepada Nabi-Nabinya? Berapakah jumlah kitab yang Tuhan turunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasulnya? Ada berapa? Ini tak lepas berdoa ini. Tak tahulah. Berapa? 4. Saya tanya secara umum, bukan secara spesifik secara umum. Berapakah jumlah kitab-kitab yang turun Allah Ta'ala ke atas Nabi-Nabinya? Tak lepas berdoa yang lagi. 104 buah. Dalam 104 buah yang terbesar 4 saja. Yang lain dipanggil suhuf. Suhuf ni lembaran-lembaran. Secara dasar saja, tidak secara khusus sangat. Sebelum saya nak cerita bab rukun iman ketiga, yang 100 suhuf tu pakai Nabi mana? Kami saya tanya. Yang 100 suhuf tu pada Nabi mana? Yang 4 tu tuan-tuan tahu? Quran Nabi ini, Zabur Nabi ini. Yang 100 tu saya nak bagi tuan-tuan buat homework sikit rumah. Yang 100 suhuf ini 4 orang Nabi. Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Syis berapa? Nabi Idris berapa? Musa berapa? Ibrahim berapa? Ya, kami bulan depan. Yang 4 tu tuan-tuan bukan tahu kan? Tapi kita cuba orak balik. Mudah-mudahan 104 buah tu kita mengetahui. Cukup saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin, hafizal mursalin, hal malaikatal muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam.